Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan nombor 3. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan ahli yang berhormat Batu Sapi. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan sememangnya mengambil maklum akan kekerapan gangguan bekalan listrik yang berlaku di bandar-bandar utama di negeri Sabah. Ini termasuk sandakan yang mencatat bacaan System Average Interruption Duration Index ataupun SAIDI tertinggi di antara bandar-bandar utama di Sabah, yaitu 316,32 menit setiap pengguna sehingga 30 September 2016. Punca utama yang telah dikenal pasti menyebabkan gangguan-gangguan tersebut ialah kilat, kerusakan peralatan dan kerusakan kabel bawah tanah. Bagi mengatasi masalah gangguan bekalan listrik ini, di peringkat negeri dan juga di Sandakan, Tenaga Nasional Berhad TNB bersama-sama dengan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB telah menubuhkan pasukan kerja yang dikenali sebagai Task Force SAIDI 150 ataupun TF 150 dianggotai seramai 45 orang pegawai TNB dan 15 orang pegawai SESB. Objektif penubuhan TF 150 adalah memastikan SAIDI Sabah supaya kurang daripada 150 menit setiap pengguna 1 tahun bagi tahun 2018 dalam tempo 18 bulan bermula pada 17 Oktober 2016 dan mengurangkan aduan gangguan bekalan listrik sehingga 80%. Kawasan tumpuan pelaksanaan TF 150 adalah sektor 1 terdiri daripada Kota Kinabalu, Sandakan, wilayah Persekutuan Labuan dan Tawau, serta beberapa kawasan dalam sektor 2 yaitu Kota Merudu, Kota Belud, Tuaran dan Papar. Setiap kawasan yang ditentukan ini telah disasarkan supaya mencapai bacaan pengurangan SAIDI sebanyak tidak kurang daripada 50 menit pengguna setiap tahun. Terima kasih. Ya, Batu Sapi. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas penjelasan. Soalan tambahan saya ialah, dari segi sasaran untuk mengurangkan gangguan atau SAIDI dengan izin, System Average Interruption Duration Index, berapa jumlah pengurangan SAIDI yang disasarkan dan berapa bajet yang disediakan untuk tujuan tersebut? Terima kasih. Tuan Pertua, seperti mana saya sentuhkan tadi, pada kiraan sehingga sekarang ini SAIDI bagi Sandakan adalah 316. Sasaran kita melalui Task Force 150 mengurangkan tidak kurang 150. Kami yakin, Sandakan kita boleh kurang tidak kurang daripada 100 untuk 12 bulan yang akan datang. Artinya we should be around the 200 mark ya. Untuk tujuan tersebut beberapa langkah-langkah telah pun dirancangkan. Untuk makluman ahli yang berhormat Batu Sapi dan yang berhormat Sandakan, misalnya bagi tahun ini sekadar ini 4 kali adalah yang SAIDI daripada disebabkan oleh kilat ya. Ini kawasan Sandakan begitu sering kali diserang kilat, khususnya bagi network kita yang 33 kV, okay? Dan oleh kerana juga kecurian khususnya copper wire di bawah tower-tower, maka apabila ini terjadi kilat, maka the earthing tak ada lagi dan itulah tripping begitu banyak sekali. 4 kali tahun ini hampir keseluruhannya 35 menit adalah daripada kilat saja. Dan untuk tujuan tersebut, tindakan-tindakan seperti menambah baik tower footing resistance, okay, begitu juga dari segi pencurian ini, dirangsukan mencuri copper wire. Karena 1 kilo copper wire mau 30-40 ringgit. Dan pihak SESB sedang
memikirkan atau merancang menggantikan copper wire ini dengan carbonized steel yang tiada nilai. Okay? Dan seterusnya, selain daripada itu juga untuk memperbaiki ialah melaksanakan seperti partial discharge mapping bagi kabel-kabel bawah tanah dan kerja infrared tomografi ultrasound scanning untuk memastikan mana-mana connectors yang perlu ditukar sebelum pun ada tripping. Pada masa yang sama juga menguatkan network 33 kb tersebut. Pihak kementerian bersama dengan SCSB dalam proses membina satu pencawang masuk utama di Seguntur yang memakan belanja 65 juta, dan dalam perancangan untuk tahun hadapan adalah satu lagi PMU pencawang masuk utama di Ilapura yang berkosnya adalah 123,57 juta. Keseluruhan untuk attack SAIDI bagi Sandakan akan belanja 113,3 juta. Ya, Sandakan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Menteri. Menteri yang beri satu jawapan begitu jelas. Terima kasih. Tapi pentingnya Sandakan setiap hari menghadapi gangguan elektrik. Ini bukan sejak ini berapa tahun. Jadi I think more than 10 years pun begitu berlaku. Jadi jawapan walaupun Menteri ada memberi sebanyak bajet ke bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan. Tapi malangnya setiap hari Sandakan gangguan elektrik. Jadi saya mau tahu, soalan saya ialah bila berapa lama lagi Menteri memberi janji Sandakan gangguan ini ditamatkan. Ini saja. Yang Berhormat Sandakan, saya telah pun jelaskan tadi bahawa usaha-usaha sedang dilaksanakan, ada sasaran SAIDI, ada sasaran masa. Dalam 18 bulan yang akan datang, saya yakin SAIDI boleh di bawah 200. Pengurangannya tidak kurang daripada 100. Dan untuk SAIDI Task Force 150 pergi Sabah ini, yang menjalankan belanja untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dijangka kira-kira hampir 300 juta keseluruhan. Dan Sandakan alone 113. Saya telah menubuhkan satu pasukan audit implementasi yang akan turun padang daripada ST dan kementerian dan juga pihak TNB supaya semua program ini betul-betul dilaksanakan mengikut jadual dan mengikut KPI. Jadi yang berhormat daripada Sandakan, saya yakin ya bahawa ada impact yang besar ini, dan nanti saya boleh bawa kedua-dua yang berhormat untuk turun padang ya, pergi periksa kerja-kerja ini. Sebab kalau ini kena laksanakan, ini adalah melalui lab yang untuk kita menyerang SAIDI di Sabah, sebab mesti dalam bentuk lebih daripada 300 despite investment yang melebihi 203 bilion untuk 4 tahun ini. Saya sendiri tidak puas hati. Jadi itulah sebelum siap kerja ini kita mau capai untuk negeri Sabah, dan saya boleh bawa ahli yang berhormat untuk turun padang bersama-sama, bukan turun padang main golf, turun padang kerja di bawah sana. Dan minta ahli yang berhormat juga membantu mengenai pencurian ini yang berhormat. Ya, kes pencurian ini pihak CSB estimate 46 juta setiap tahun hilang. Okey, kita perlu kerjasama dengan community, okey, dengan community supaya sama-sama memantau. Tuan Yang Ketua. Sandakan ini sesi soal jawab lisan, bukannya berbahasa. Okey, nanti kita jumpa di belakang sana pun bolehlah. Okey, yang berhormat Speaker, Ya, sekedar itu saya yakin ada perubahan yang besar, dan sama-sama ahli yang berhormat di kawasan tersebut boleh menghubungi pihak kementerian dan saya supaya kita pergi turun padang bersama-sama memastikan kerja yang dirancang dan jadual yang ditentukan itu dapat dicapai. InsyaAllah. Thank you. Ya, Kuala Pilah peminat. Terima kasih Ya, Yang silakan. Berhormat Datuk Seri Speaker. Ini soal gangguan bekalan elektrik ni saya nak tanya Yang Berhormat Menteri. Adakah terdapat sebarang kajian yang dilakukan bagi menggunakan sumber tenaga hijau seperti penggunaan teknologi turbin angin dan solar
sebagai salah satu tenaga alternatif di mana di masa hadapan khususnya bagi negeri Sabah memandangkan negeri tersebut kaya dengan hasil semula jadi. Soalan yang secara terus kepada Yang Berhormat Menteri. Ya, Kajian sila. pernah dibuat. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Kuala Pilah atas minat dan juga penelitian tersebut. Ya, sememangnya ini antara perancangan yang telah kita laksanakan, khususnya bagi kawasan negeri Sabah yang luas. Jadi kita percaya bukan saja tenaga yang boleh dibaharui itu mempunyai potensi yang banyak di negeri Sabah, tapi boleh menjadi satu sumber capacity building tenaga on standalone basis. Jadi misalnya dari 2 tahun ini kita telah memberi kira-kira 20 megawatt untuk solar 1 megawatt satu. Jadi itu telah membantu untuk suplemen khususnya di kawasan Pantai Timur, termasuk Sandakan, Tawau dan Lahadatu. Pada masa yang sama mulai pada tahun depan 50 megawatt juga akan telah diperuntukkan untuk negeri Sabah untuk open bidding, ya, termasuk dan di Semenanjung saya katakan sebelum ini 200 megawatt. Jadi inilah khususnya solar PV karena dia punya irradiance begitu tinggi, hampir sama dengan pihak Kedah. Bagi sumber-sumber baharu yang lain, khususnya biomass dan biogas, ini masih lagi digalakkan di peringkat negeri Sabah, dan pada saat ini biomass saja ada lebih 30 megawatt, ya. Walaupun beberapa kilang ini, loji ini mempunyai masalah bekalan feedstock, walaupun sawit di kawasan sawit dan waste daripada sawit di Sabah ini banyak. Dari segi gas pun kira-kira 6 megawatt yang sudah mencapai FICD ataupun sudah COD. Jadi usaha saya ini akan terus berterusan. Juga tenaga berbaharui, kita ada satu geothermal di Tawau dalam proses peringkat akhir untuk final production well, dan baru saja satu kajian hampir selesai oleh Universiti Terengganu dan juga beberapa badan luar yang mengatakan bahawa negeri Sabah khususnya kawasan Northern Sabah, Kudat ini sampai Kota Belud mempunyai potensi untuk wind, untuk angin. Ada satu estimate antara 200 sampai 300 megawatt boleh di harvest, ini dalam peringkat terakhir untuk pembincangan untuk memastikan sumber tenaga bukan saja yang di loji itu bukan saja daripada gas ataupun diesel, tetapi khususnya sumber-sumber yang boleh dibaharui. Terima kasih.